Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sambung pada haba pembakaran bahagian kedua. Okey, kriteria kejayaan hari ini kita akan dapat menyatakan maksud bagi haba pembakaran. Yang pertama, tapi yang ni pun kita dah tengok pada part 1 hari tu. Jadi saya go through je lah untuk kriteria kejayaan yang pertama ni. Dan yang kedua adalah menulis persamaan termokimia. Yang ketiga, menentukan haba pembakaran. Ini yang paling penting sekali lah. Dan akhir sekali, yang keempat adalah melukis gambar Raja Aras tenaga. Okey, kita lihat sajalah maksud haba pembakaran. Tenaga haba yang dibebaskan apabila satu mol bahan api dibakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, kriteria yang kedua adalah menulis persamaan termokimia. So, kita lihat macam mana cara nak tulis persamaan termokimia. Okey, benda yang sama macam kita dah belajar sebelum ni, mesti ada persamaan kimia. Okey, ini adalah persamaan bagi pembakaran etanol. Pembakaran etanol, bila kata pembakaran mesti tindak balaskan dengan gas oksigen. So, etanol formula dia adalah C2H5OH. Ingat baliklah, etanol, gunakan formula ARM CnH2n tambah 1OH, gantikan N dengan 2. So, dapatlah formula ni. Dan bila kata pembakaran mesti tindak balas dengan oksigen. Hasil bagi pembakaran yang lengkap, kita akan dapat karbon dioksida dan juga air. Imbangkan persamaan, imbangkan karbon dulu. So 2 karbon, kemudian imbangkan hidrogen. So kita lihat ada 6 hidrogen dari situ, letak 3 di sini. Okey, akhir sekali barulah imbangkan oksigen. So imbangkan oksigen, kita tengok kat bahagian hasil ada 4 campur 3, 7. 7 tolak 1 dulu. Jadi 7 tolak 1 tinggal 6. So, sini ada 2 kan. 2 kali berapa dapat 6? 2 kali 3. Okey, ini adalah persamaan pembakaran. Persamaan kimia bagi pembakaran. Dan akhir sekali kat hujung ni mesti kena letak delta H. Okey, bila ada delta H barulah kita panggil sebagai persamaan termokimia. Okey, seterusnya kriteria kejayaan yang ketiga, menentukan haba pembakaran. Ini yang paling penting sekali. Kalau kita ingat balik yang lepas, bila nak tentukan haba pembakaran mesti ada 5 langkah. Yang pertama adalah menulis persamaan kimia. Persamaan kimia. Okey, yang kedua adalah kira mol. Yang ketiga, kita akan kira H guna formula MC theta. Yang keempat, ini ada berkaitan lah. Kita kaitkan kira mol melalui persamaan kimia, tapi untuk haba pembakaran langkah keempat ni kita boleh skip, tak payah. Okey, akhir sekali baru kita kira delta H guna formula H per mol, dan jangan lupa delta H tu mesti kena letak tanda negatif untuk haba pembakaran. Okey, kita lihat contoh soalan. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh dalam satu eksperimen untuk menentukan haba pembakaran metanol CH3OH. So, isi padu air yang digunakan, so ingat baliklah, kalau yang tadi saya cakap kena tulis persamaan kimia kan. Okay, persamaan kimia tulis dulu CH3OH tambah pembakaran O2, kita dapat karbon dioksida dan juga air. So imbangkan persamaan, karbon 1, hidrogen ada 4, letak 2 di sini. So 2 tambah 2 oksigen dapat 4, tolak 1. So 3 per 2 di sini. Okey, persamaan kimia yang pertama. Tengok balik lah. So kata isi padu air yang digunakan adalah 100. Ini M. Okey, suhu awal air ini adalah theta 1. Suhu tertinggi air yang dicapai adalah theta 2. Theta 1, theta 2. So kita nak dapatkan theta. Theta adalah perubahan suhu. Suhu tertinggi air tolak suhu awal. 51 tolak 29. Dapat berapa? 51 tolak 29 dapat 22 darjah Celsius. Jadi kita dah ada theta sini, kita dah ada M. Gisim per liter tambah metanol sebelum pembakaran dan gisim per liter tambah metanol selepas pembakaran. So kita nak dapatkan gisim metanol. Tolak kan? Tolak lah. Tolak. Ni tolak ni. Okey, 156.55 tolak 156.05 kita dapat berapa? 0.5 gram. Okey, gisim metanol yang digunakan adalah 0.5 gram. Okey, balik semula pada yang tadi.
Tadi kita dah tulis yang pertama adalah tulis persamaan kimia, yang kedua kira mol. So kat sini kira mol, yang berbezanya dengan yang sebelum ni kita guna formula MV bagi 1000. Tapi untuk haba pembakaran, kalau awak tengok dia bagi dalam unit gram. So GCM metanol tu dalam unit gram. So bila guna gram, kena guna formula GCM bahagi GCM molar lah. Okey, GCM bahagi GCM molar. Berapa GCM metanol yang digunakan? Adalah 0.5. Tadi saya kira kan. Bahagi dengan GCM molar. GCM molar bagi metanol. Ni. GCM molar dia. Kita tengok pada GAR. GAR bagi karbon adalah 12. Tambah dengan ada 3 hidrogen. Hidrogen 1 tambah 16 tambah 1. So, dia punya GCM molar kita dapat 32. Okey, bahagi dengan 32. Dapat jawapan 0.016 mol. Okey, langkah 1 buat persamaan, langkah 2 kira mol, langkah ketiga kira H. H sama dengan MC theta. So M kat sini kena hati-hati. M kat sini adalah GCM air, bukannya GCM metanol. Okey, GCM air. Mana air dah? Ini air. 100 cm padu, jadi kita tukar kepada gram, jadi 100 gram kali dengan 4.2 kali dengan theta. Theta tadi ni 22. So kira dapat 9240 joule. Okay, bila dah dapat langkah ketiga, dengan langkah keempat, sebelum ni kita kira mol melalui persamaan kan. Kali untuk haba pembakaran ni kita boleh skip. Tak payah kira mol, daripada persamaan terus kira delta H. So delta H, formula dia adalah H per mol. So H kat sini 9240 bahagi dengan mol. Mol yang atas ni 0.016. So tekanlah kalkulator, awak dapat jawapan dia 5775000 joule per mol. Okey, akhir sekali letak tanda negatif. So delta H negatif, bahagikan, jadikan dia kepada kilojoule, 577.5 kJ per mol. Okey, seterusnya adalah soalan yang kedua. Kat sini kalau ikut dalam buku modul, ini adalah soalan dalam muka surat 161. Okey, MS 161. Okey, kita teruskan. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh dalam satu eksperimen untuk menentukan haba pembakaran butanol. Formula butanol adalah C4H9OH. Isi padu air yang digunakan, terus letaklah kat sini M, simbol dia. Okey, suhu awal air adalah theta 1, 28 darjah Celsius. Suhu tertinggi air yang dicapai 59.5, ini adalah theta 2. GCM per liter tambah butanol, bukan metanol, butanol. Sebelum pembakaran adalah 175.20 dan GCM akhir per liter bagi butanol selepas pembakaran adalah 174.10. Okey, apa yang kita nak kira-kira? Kita kiralah theta. Theta adalah perbezaan suhu. So 59.5 tolak 28, kita dapat berapa ya? MC theta. Theta dapat 31.5. Okey, 31.5. Okey, yang seterusnya GCM, kita nak kira GCM bagi butanol. Okey, tolakkanlah. GCM awal tolak dengan GCM akhir. So kira dapat 1.1 gram. Okey, untuk jawapan, so ada berapa langkah? Ada 4 langkah. So langkah pertama tulis persamaan kimia seimbang. C4H9OH tambah O2 dapat CO2 tambah H2O. Timbangkan karbon, karbon ada 4, hidrogen ada 10, so 5 kat sini. So oksigen ada 8 campur 5, 13. 13 tolak 1, 12. Nak dapat 12, 6 lah kat sini. Okey, yang kedua, kita akan kira mol. Okey, kirakan mol.
So nak kira mol sebab kita ada jisim, guna formula jisim bahagi jisim molar. So jisim molar bagi butanol. Ni formula butanol C4H9OH kan. So 4 kali 12 tambah 9 kali 1 tambah 16 tambah 1. So tekanlah kalkulator dah berapa. Dapat 74. Okay, so 74 kira mol 1.1 bahagi dengan 74 dapat 0.015 mol. So langkah ketiga kira H sama dengan MC theta. So M ni 250, C 4.2, theta ni dia 31.5. So dapat 33075 Joule. So akhir sekali yang keempat kiralah delta H, H per mol. So H 33075 bahagi dengan 0.015 mol. Okay, dapat jawapan dia 2205,000 Joule per mol. So ingat tukar kepada kilojoule dan letak tanda negatif. Kilojoule per mol. Okey, kita tengok lagi satu contoh last. Okey, yang ni latihan dalam buku modul, buku surat 162. MS 162, soalan latihan 23. Okey, kita tengok sini. Soalan dia, pembakaran lengkap 1 mol butanol C4H9OH membebaskan 2678 kJ haba. 2678 kJ haba ni membebaskan. Ini adalah delta H sebenarnya. Okey. Saya tulis kat sini. Ini adalah delta H. Okey, hitungkan jisim butanol yang diperlukan. Jisim butanol yang diperlukan untuk membakar lengkap dalam oksigen berlebihan seterusnya meningkatkan suhu 500 cm padu air sebanyak 35 darjah Celsius. So ini adalah M, ini adalah theta. So theta kat sini dia dah terus bagi kenaikan suhu dia adalah 35 darjah Celsius. Okey, macam mana nak kira jisim butanol? So langkah pertama mesti kena tulis persamaan kimia seimbang. Wajib. Okay, C4, H9OH tambah O2, kita dapat CO2 dan H2O. So, imbangkanlah 4 CO2, 9, 10, 5. Okay, oksigen ada 8 campur 5, 13. 1, so 6 kat sini. Okay, ini langkah pertama. Langkah kedua, kira mol. Tapi boleh kira mol tak? Tak boleh kira ke? Okey, mol ada dua cara lah nak kira. Yang pertama, kita boleh kira guna formula jisim bahagi jisim molar. Tapi kat sini kita tak ada jisim kan. Nampak kita kena cari jisim. Kita boleh guna lagi satu formula, delta H sama dengan H per mol. Kalau tengok kita ada delta H, ini delta H kita. 2678. H tak ada. Mol kena cari. H ni kita boleh cari guna formula MC theta. So, carilah formula MC theta. H sama dengan MC theta. M adalah jisim air, 500. C 4.2, theta 35. So, kira masukkan dalam formula, kita dapat H adalah 73500 Joule. Okey, jadi dah ada H, ada delta H, bolehlah dapat mol. Gantikan kat sini. Okey, gantikan. Delta H 2678 kilo. Kilo mesti kena ada 3 kosong. Okey. Sama dengan H tadi. H tadi dah kira 73500 bahagi dengan mol. So, carilah berapa mol. Terbalikkanlah ni kat sini kan. So, dapat jawapan 0.027 mol. 0.027 mol. Okey, langkah seterusnya, langkah ketiga. Kalau kita ikutkan, kita tak payah kira delta H dah. Sebab dah ada delta H kan.
Jadi dia terus jawab soalan lah. Dia nak jisim butanol. So jisim formula dia adalah mol darab jisim molar. Mol, mana mol ni? Kita cari 0.027. Jisim molar bagi butanol. Okay, butanol formula dia C4H9OH. Carilah jisim molar dia 4 kali 12 tambah 9 kali 1 tambah 16 tambah 1. So dapat jawapan 74. So darab dengan 74. So kira dapatlah jawapan 2.0 gram. Okey, itulah cara contoh, ada 3 soalan contoh pengiraan bagi haba pembakaran. Okey, akhir sekali kita akan lihat kriteria yang keempat adalah melukis gambar Raja Aras tenaga. Okey, berdasarkan contoh soalan lukiskan gambar Raja Aras tenaga. Okey, contohnya soalan ni lah. C2H5OH tambah 3O2. Kita dapat 2CO2 tambah 3H2O. Delta H sama dengan negatif 1260 kilojoule per mol. Okey, seterusnya macam mana nak buat lukis gambar Raja Aras tenaga? Mestilah kena ada faksi tenaga. Lepas tu kita tengok ini adalah tindak balas EXO kan. Mesti bahan kat atas, hasil kat bawah. Lepas tu kita letak kat sini bahan C2H5OH tambah 3O2. Okey, 2CO2 tambah 3H2O. Jangan lupa letak delta H negatif 1260 kilojoule per mol. Okey, sampai sini saja. So tugasan awak dari dalam buku modul lah. Muka surat 160 hingga ke 165 dan ada 3 soalan yang saya dah bincangkan hari ini. Okey, sambunglah soalan-soalan yang lain tu. So kalau ada apa-apa masalah boleh PM saya, boleh tanya saya. Okey. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.